Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi ma'rifatil 'ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm. وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد. Alhamdulillah, pada pagi ini kita sambung lagi kuliah subuh kita berkaitan dengan rahsia kematian, alam akhirat dan kiamat. Jadi kita baca kitab At-Tazkirah lil Imam Al-Qurtubi. Jadi pagi ini babnya taubat dan penjelasannya. Baru ni kita cara ke apa benda ni? Utusan malaikat maut sebelum mati. Jadi kita jumpa banyak dah tu. Banyak dah kita jumpa rahsia-rahsia yang sepatutnya kita kena buat persediaan. Ya. Yang kita baca itu rupa-rupanya orang besok kecek lagu tu nak mati tu ambil lagu tu. Jadi kita kena banyak zikir lah, supaya insya-Allah kita nak mati tu sebut nama Allah. Kerana ya, dengan kita sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala itu, itulah kita dikatakan husnul khatimah, baik ataupun elok pada pengakhiran kita, insya-Allah. Bab pagi ini taubat dan penjelasannya, serta bila seorang hamba tidak lagi mengenali orang lain. Mana gitu goyak kata ni hamba ni tak kenal dah, dia tak kenal tegak, kena siap sedia dah tu. Abu Musa al-Ash'ari bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila seseorang tidak lagi mengenali orang lain? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, apabila dia telah dilihat oleh malaikat maut dan para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita tak, kalau sakit tu siapa tak kenal orang tu, malaikat maut malaikat. Tanya, kenal ke tak ambo ni? Lama tak jumpa ni. Ya, kata apa ni? Maka kata Rasulullah, kalau nak tahu orang tu lagu mana tu, ketika tu sudah pun diziarahi, didekati oleh malaikat maut dan malaikat-malaikat lain. Dan malaikat-malaikat lain. Jadi kalau kita nak tengok rujukan yang mudah kita baca, tapi mudah-mudah pun kena rujuk banyak jugalah. Cerita pasal mati ni dalam kitab mesti ke hadis. Jilid pertama di pertengahan kitab. Jadi kalau kita tengok situ, start daripada permulaan malaikat maut nak mari itu. Siapa dia mari kai kapal tu bukan kai kapal kita, kai kapal dia. Bukan nak buh jasad, nak beruh. Ada kai kapal juga. Situ jelas bagaimana prosedur Allah Ta'ala untuk nak angkat ruh tu naik ke langit, ke mana sebenarnya tempat orang itu. Dan nasib orang itu sudah pun dapat dilihat pada permulaan nak mati itu lagi. Bukan kata nanti mati dulu, tak nampak dah. Jadi Allah Akbar, kita apabila kita baca tu, kita akan nampak lah, orang panggil nasib seseorang itu ke mana sebenarnya kita, ya. Alhamdulillah, kita minta perlindungan Allah Ta'ala. Jadi kita tengok lagu mana perbahasan dia bab taubat ni. Dalam hadis lain dinyatakan, ya, Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir.
Rawahu Tirmizi. Allah sentiasa menerima taubat seseorang sebelum nyawa sampai di kerongkong. Itu bahaya. Tak. Apabila nyawa telah sampai di kerongkong, maka tidak akan diterima taubat serta pengakuan bahawa dia beriman. Tak boleh dah. Sekatu je. Ya. Setakat kata nyawa di kerongkong dengan nyawa ikan. Kalau situ baru nak taubat, tak jadi apa. Nah, sebab tu kalau syariat Nabi Musa dulu, Fir'aun ketika mana dia tergelar tu, dia kabar lagi Fir'aun tergelar dalam laut. Tapi syariat dia apabila keadaan terdesak begitu, sudah tidak terima taubat. Fir'aun pernah berkata, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhan Nabi Musa dan Tuhan Nabi Harun. Tapi ketika itu samalah macam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam yugharghir, maksudnya belum nyawa sampai di halqum ataupun orang panggil nazak. Jadi nazak tu sebenarnya situ tu tak ada lapar. Kalau situ baru nak taubat nak apa. Sebab waktu tu dia pun tak apa dah. Tak apa dah. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sebab itulah kalau kita kata seseorang itu macam lah ni lah. Macam lah ni kan dia ajar ni kita tak tahu ni. Macam ditidurkan ke apa tu kan, dia suruh muncak ke apa dulu. Dia suruh minta maaf dulu ke apa tu, adalah satu kebaikan sebenarnya. Sebab waktu tu dia tengah sedar molek lagi. Dia tengah sedar molek lagi. Jadi peluang tu ada, InsyaAllah. Dia kita takutnya, sebab itulah dia dua ada. Kalau kita takut, mati mengejut. Mati mengejut ni ada dua. Bagi orang soleh, orang yang sentiasa bersedia, bonus bagi dia. Bagi orang yang tidak soleh, orang yang paleh, orang yang teruk, adalah satu tamparan kepada dia. Artinya dia tidak ada peluang langsung. Sebab tu kalau ada seseorang sedang marah sahabat anda kita yang Allah Ta'ala uji dia dulu dengan sakit apa semua sekali itu, sebenarnya satu bonus tu. Bonus. Kenapa? Dia sempat, dia berdaya, dia nak minta maaf dengan orang pergi ziarah dia. Satu bonus sebenarnya. Orang kata Allah sakit lama yang dia tu. Bonus tu sebenarnya. Apa? Sebab orang-orang ada masalah dengan dia tu, diharapkan dengan dia tengok kalau panggil musibah yang ditimpa sakit tu, kesian ke dia, tak apalah, maaf. Maka peluang. Walaupun dia ni salah banyak, kita tak tahu pengakhiran dia. Sebab tu antara Nabi SAW diajar kita doa, Allahumma ja'al khaira umrina akhirah. Allahumma ja'al khaira umrina akhirah. Ya Allah, jadilah umur aku ni, kebaikan umur aku di akhirnya. Yalah kita nak awal akhir lah, tapi akhir tu paling utama. Sebab akhir tu dikira ya. Allahumma ja'al khaira umrina akhirah wa khaira amalina khawatimah, wa khaira amalina khawatimah. Dan sebaik-baik segala amal-amal perbuatan kita ni, biarlah perakhiran dia dengan baik. Jadi itu sangat penting kepada kita. Kita kena bertaubat. Apa tak boleh itu sahabat sampai di penghujung ataupun kita panggil nazak tu tidak diterima dah. Firman Allah Ta'ala, falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana sunnatallahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalika al-kafirun. Surah Ghafir ayat 85. Allah Ta'ala berfirman, maka iman mereka ketika mereka telah melihat azab kami. Mana di situ dia nampak dah tu. Ketika dia nazak tu, dia nampak dah melekat-melekat mana yang mari berkeliling,
yang mari keliling dia tu, mereka orang baik ke, mereka orang tak baik. Situ tu sudah nampak. Jadi kita takut tu, mereka neraka, kalau bagi ahli-ahli neraka, sampai situ sudah sampai dia keliling seseorang yang nak mati tu. Bagi orang yang masuk syurga, ahli syurga ataupun calon untuk masuk syurga, maka malaikat-malaikat rahmat syurga akan mengelilingi orang yang nak mati tu. Jadi sebab Allah Ta'ala kata tidak berguna lagi bagi mereka itu, bagi mereka. Itulah ketentuan Allah. Itu tentuan Allah, sunnah Allah. Kita kata apa tak terima, itu undang-undang Allah Ta'ala yang sudah ditetapkan. Tak ada siapa boleh pindah, tak ada siapa boleh komplain, tak ada siapa boleh tak puas hati. Sebab masa Allah Ta'ala bagi itu panjang pula orang. Tapi dengan sebab kelekaan kita berasa macam tak ada semua lah, sebab kita yang susul masa tu. Itulah ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berlaku terhadap hamba-hambanya, dan ketika itu rugilah orang kafir. Khasira hunalika al-kafirun. Jadi orang kafir tak ada gialah dianya. Tak ada gialah dia. Jadi sebab itulah kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada kelekaan hidup kita. Kelekaan hidup kita. Satu lagi ayat Imam Qurtubi bawa apa dia? وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Surah An-Nisa ayat 8. Dan taubat itu tidaklah diterima oleh Allah Ta'ala daripada mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang kematian kepada seseorang di antara mereka, dan mati sampai ke garis penamak dia, tak ada taubat, tak ada peluang. Sampai ke garis penamak, tak ada peluang. Barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertaubat sekarang. Sampai garis penamak, sampai ke nazak, barulah nak bertaubat, maka tidak ada peluang lagi. Dia kata apa? Saya benar-benar bertaubat sekarang. Taubat macam mana? Sebab sekarang ni sudah tamat tempoh yang diberi lama. Umur kita start pada kita akhir balik sampai kita masa tu panjang. Apa tiba-tiba dekat tu baru nak bersuruh. Jadi situ kita kena mikir molek. Saya benar-benar bertaubat sekarang, dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang mati di dalam kekafiran, kufur. Bagi mereka itu telah kami sediakan azab yang amat pedih. Allahu Akbar. Ini kita takut tu. Bila tak ada dengan nak taubat ke apa gitu gini, maka Allah Ta'ala sedia tempat apa dia ni, azab lah. Itu dia orang kafir, dia orang Islam pula tak ada taubat. Orang kafir juga memang tidak benar lah. Kita minta perlindungan dengan Allah. Sebab tu akidah kita kena jaga molek. Akidah kita ngaji molek. Jangan kita hanya bersangka je akidah kita molek. Sebab jenis bersangka ni kadang-kadang orang panggil, orang kampung panggil duk gamu. Dia ada, kita ada dah, dia panggil keyword dia dah. Keyword dia orang kampung, orang kita lah, tak kira lah siapa orang kampung, orang pandang tu liyo ya. Ke dia keyword dia, ke kunci dia, duk ambo duk gamu. Ambo duk gamu, kita duk rasa. Ambo duk gamu, kita duk rasa.
tu kira dia tu. Amo duk gamuk, kata apa dah. Dah. Kita duk rasa, kau molek dah. Tu bagi budak belaka tu. Bagi tak ada jaminan, tak ada siri. Dah. Tu juga. Tu dah. Dia bagi duk gamuk, amo duk rasa ni, banyak orang guna tu. Jadi dalam Quran sebut tu benda tu. Soal lagi. Kita tu tengok orang ramai lagu tu tak pakai ya lah. Nabi pun sebut gitu sampai akhirat ada orang yang membuat pengakuan begitu. Maka semua itu ditolak. Kita gamuk kau memang diterima. Kita pakai bau waktu lagi je. Maka sampai san Allah Ta'ala kata ni dia tak ada. Ini kamu yang sangka bukan aku ni. Peraturan aku macam lagu lain. Aku dah buikan buku kamu. Apa dia? Quran, hadis. Maka tu lah. Kalau nak tahu betul tak betul, kita takut. Tu yang menakutkan kita. Sebab itulah Imam Ghazali kata ilmu lah nombor satu. Jadi ilmu itu menjadi satu perkara utama kepada kita orang mukmin. Kita kena jaga. Barulah kita bertaubat. Kita bertaubat seterusnya. Ya. Taubat merupakan satu kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seseorang hamba sebelum ajal datang kepadanya. Sebab itulah taubatlah kita. Iaitu ketika ruh sampai di kerongkong dan orat tali jantung telah putus. Semasa ruh naik dari dada ke kerongkong. Dia daripada bawah malaikat maut ni dia ambil nyawa ni start pada kaki. Dia start kaki. Lepas tu orang dia tanjam kaki dulu dah. Sejuk lah ni weh. Sejuk lah. Ya ke tu. Lepas tu kau naik sampai ke dada, sampailah kepada kerongkong. Ni kerongkong. Maka akhirnya terus keluarlah roh. Sebab tu kita baca dah itu sebelum debat dah. Macam mana berlaku kepada seseorang yang nak mati, dia akan terbeliak mata dia naik ke atas macam tu. Sebab apa terbeliak? Sebab apa yang jadi telek mata tu? Kerana dia tengok kepada roh dia. Ya. Jadi Nabi kata apa? Nabi kata tabi'ahul basar. Tabi'ahul basar. Apabila idza qubida ruh tabi'ahul basar. Apabila dicabut roh seseorang tu, mata dia ni, mata jasad ni akan tengok. Moga dia saya lama dah. Sama jadi dua tu tiba-tiba nak berpisah ni, satu perkara yang besar juga dah. Maka sebab tu dia tengok ke atas. Jangan pula kata beratlah dia mati lagu mana lah ni. Nak kau jadi jelek mata gini modok, memang begitu dah. Sebab tu kita apabila kalau dia tak tutup tu kena tutuplah mata itu. Jadi itulah apa yang Allah Subhanahu Taala sebut. Ya, itu menakutkan kita lah. Jadi sebab tu kena buat persedia ayat tu kita insya-Allah. Oleh sebab itu, kalau nyawa sampai di kerongkong dah tu, ya, seorang wajib bertaubat sebelum ajal tiba, sebelum sampai roh di kerongkong atau orang panggil apa dia ni, nazak. Sebelum roh sampai di kerongkongnya. Seperti kata-kata ataupun firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata apa? Innamat taubatu ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib faulaika yatubu Allahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Surah An-Nisa ayat 17. Sesungguhnya taubat yang diterima Allah hanyalah layak bagi mereka yang melakukan kejahatan kerana kejahilan. Mana buat-buat kerja dulu tu kerana tak tahu. Lepas tu tahu-tahu tak sila. Tahu-tahu tak sila. Kita mujulah, kita mengaji. Kita tahu terus tinggal perbuatan-perbuatan yang terkutuk, perbuatan yang berdosa, perbuatan yang langgar perintah Allah SWT. Jadi
tu Tuhan terima taubat. Jadi sebab tu kita sebut sama antara tagline Masjid Hidayah kita ni, kita buat macam mana mengaji jangan tak mengaji. Daripada awal kita sebut hari tu tagline kita, mengaji jangan tak mengaji. Kita sebut sama ilmu diutamakan. Kenapa? Kerana insya-Allah dengan kita sentiasa tambah ilmu itu, maka daripada kita tak tahu, kita tahu tu, kita boleh berubah tu, kita mengharapkan dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala ampun dosa kita. Sebab Allah Ta'ala sebut ni dalam surah An-Nisa ayat 17, Allah Ta'ala ampun dosa seseorang itu asal tak tahu, kemudian dia tahu, dia tinggal, lalu dia bertaubat. Kemudian segera dia bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu As-Sudi, ulama-ulama tafsir berkata, makna perkataan min qarib tu summa yatubuna min qarib, kemudian mereka bertaubat, itulah dalam apa maksud dia adalah sebelum datang penyakit dan kematian. Itu maksud dia. Makna nak taubat ni sebelum sakit. Nak taubat ni sebelum sakit tenang. Sebelum sakit tenang, tengah kita duduk segar-segar begini ni, taubatlah. Nah, kita insaflah daripada apa yang kita sentiasa lakukan dalam kehidupan kita, kita muhasabah. Kalau tak kena, kita perbetulkan. Itulah perlu kepada kita mengaji, jangan tak mengaji tu. Bila kita mengaji, insya-Allah kita tahu mana kesilapan-kesilapan yang kita lakukan. Jadi kata ulama tafsir, apa maksud bertaubat dia cepat tu? Bertaubat sebelum sakit, sebelum ditimpa sakit. Bertaubat sebelum datang ajalnya. Apabila mari kita panggil sakit tenang, dan juga kita kata berlaku kita kata tak khabar dah. Akan buat apa dah. Menurut pendapat Abu Bijlas Abduhan, Ikrimah Ibnu Zaid dan lain-lain, perkataan min qarib maksudnya adalah sebelum seorang dilihat oleh malaikat maut. Apa maksud dilihat oleh malaikat maut? Maksudnya dilihat oleh malaikat maut ni artinya dia ni sudah tidak sedar, tak khabar. Dan tak khabar tu, malaikat maut sudah pun keliling untuk membuat persediaan mencabut nyawa seseorang itu. Membuat persediaan dah, diarah mengikut arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi waktulah kita kena buat persediaan bab taubat ni. Bab taubat ni. Jadi bab taubat ni panjang. Kalau kita baca dalam kitab-kitab mana pun panjang. Imam Nawawi sendiri adalah bab taubat dalam Riyadhus Shalihin dia. Imam Ghazali dalam kitab dia, apa dia ni, Aqabah yang kedua dalam kitab Minhajul Abidin bab taubat. Ya, banyaklah bicara bab taubat dalam kitab-kitab. Jadi kita pakat belajar biar kita tahu lagu mana. Dia kena ada ilmu tak taubat ni. Kata ada ilmu tak tahu. Dosa dengan Allah Ta'ala lagu mana, dosa kecil lagu mana, dosa besar lagu mana. Dosa dengan makhluk tu banyak peringkat tu. Dosa curi lagu mana, dosa beropok lagu mana, dosa mengupak lagu mana, dosa fitnah orang macam mana nak bertaubat. Banyak. Imam Ghazali dia bekalkan ilmu tu panjang lebar kepada kita. Jadi kalau kita teliti, insya-Allah kita ada pencerahan, kita ada ilmu lah. Jadi kalau ikut modul Imam Ghazali, di akhir bab taubat tu memang menarik lah. Siapa dia kata macam mana? Imam Ghazali kata, kalau boleh kita pergi cari satu tempat yang tidak ada orang, kita merahum seorang-orang kita, menyatakan kita ni salah. Tapi kena pandai-pandai lah. Nanti orang kata gila pula. Ya. Ambil tanah letak atas kepala, itu model Imam Ghazali. Ambil tanah tu letak atas kepala kerana menyatakan bahawa kita ni seorang makhluk yang sangat bersalah
dengan Allah Ta'ala dan sangat mengharapkan pengampunan daripada Allah SWT. Itu modul dia lah. Jadi modul dia kena ikut dia lah. Itu cara dia. Macam-macam. Dia suruh mandi, panggil mandi, taubat dan macam-macam. Supaya kita cerita itulah di mana ni, Baitul Inabah kan. Baitul Inabah kita pergi buat kajian tu. Dia mandi taubat dia panggil. Tahu pukul berapa start mandi taubat? 3 pagi. Dia kena mandi 40 cebok. 40 cebok ni hak gira-gira tu lah. Macam kita pemulihan radang semua. Jadi dia buat tu kena taubat lagu tu. Buat taubat anggur-anggur dia jadi apa? Lari tak berat. Jadi mengikut kita buat kajian baru ni, ya, memang berkesan alhamdulillah. Kata seorang panduan tu, saya ni dia kata sudah keluar masuk penjara ni sudah banyak, sehingga ayah saya habis piti beratus-ratus ribu sebab kebetulan dia yang orang ada duit. Orang tak ada duit pakai duit situ lah. Lepas tu kata di sini macam mana? Alhamdulillah dia kata sini ustaz tak ada pagar dia. Oh, tak keluar tak. Apa? Itu modul dia berjaya. Tak ada pagar, tak keluar. Mana pagar tak ada. Itu di Terengganu kita pergi buat antara Baitul Inabah yang bagus lah. Yang kita kata di Malaysia ni, kalau kita tengok dia antara yang top 3 lah, top 3 antara tu lah. Bagus. Jadi antaranya dia mandi pukul 3 pagi. Dia ada gila gaya lah, beratur pun dia. Semua pun dia kena mandi belakang tiap-tiap hari sepanjang duduk situ. Berapa? 40 cebok sore. Dia jadikan bola besar. Ya, dia start pukul 3 tu apa? Sebab dia pukul 4.30 tu dia kena duduk atas masjid dah pun dia. 4.30 duduk atas masjid dah. 4.30 duduk atas masjid sampai subuh. Begitulah setiap hari. Jadi itu cara macam-macam modul lah tu. Itu modul dia panggil modul yang kita tengok, Masya Allah. Jadi panjang lagi buat taubat. Kita berhenti setakat tu dulu. Apa dia ni, Muhammad Al-Warraq berkata, semoga kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga kita sedar dan kita insaf, kita usaha bertaubat. Semoga taubat yang kita bertaubat itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita doakan kita mati dalam keadaan diampun dosa oleh Allah. Kita doa supaya kita pengakhiran kita ataupun kita panggil husnul khatimah. Bab husnul khatimah, su'ul khatimah kita lepas ada. Jadi kita berdoalah supaya Allah Ta'ala kuatkan, teguhkan hati kita untuk kita pada ini sentiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa faqna fi dunya wa akhirah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam. Walhamdulillah.